Okay, kemudian kita pergi kepada kitab Bulughul Maram kita. Masih lagi kita dalam bab Jumaat. وبالسند المتصل إلى الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى وبه قال وعن أم هشام itulah وعن أم هشام بنت حارثة رضي الله عنها قالت ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس رواه مسلم. Ummu Hisham bin Harithah radhiyallahu anha menceritakan, tidak sekali-kali aku hafal ataupun aku mengambil surah Qaf wal Quranil Majid melainkan daripada lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu membacanya pada setiap Jumaat di atas mimbarnya saat berkhutbah kepada orang ramai. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan kita ambil satu hadis lagi sebelum kita syarah. Tapi kita langkah. Kita ambil hadis 494 kalau nombor cetakan saya, ataupun hadis Jabir bin Samurah. Cari selang banyak juga tu. Cari hadis Jabir bin Samurah. Sebab kena syarah sekaligus. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fil khutbati yaqra'u ayatin minal Qur'ani wa yudhakkiru an-nas. Rawahu Abu Dawud wa asluhu fi Muslim. Daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma telah menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya selalu membaca beberapa ayat Al-Quran dan memberikan peringatannya kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud, namun asal hadis ini berada pada riwayat Imam Muslim. Pertama-tama saya ulang sekali lagi, apakah yang dimaksudkan oleh Ibnu Hajar dan tokoh-tokoh hadis yang lain bila mereka sebut hadis riwayat Abu Dawud asalnya dalam Bukhari, hadis riwayat Ibnu Majah asalnya dalam Muslim, hadis riwayat si fulan bin si fulan asalnya dalam Bukhari dan Muslim. Bagaimana yang saya sebut sebelum pada ni, maknanya teks ataupun lafaz hadis ini, kalau hadis Jabir ini, lafaz ini adalah lafaz Abu Dawud. Kita cek dalam hadis Abu Dawud ada lafaz yang seumpama ini. Namun asal hadis dalam Muslim, bila kita cek dalam Sahih Muslim, ada hadis yang seerti dengan dia, dengan lafaz yang lain. Mungkin cerita dia lebih panjang lagi. Ibnu Hajar dia tak ambil hadis Muslim kerana ada sebab-sebab dia. Mungkin hadis dia terlalu panjang, mungkin apa yang nak difokuskan kepada Ibnu Hajar lebih tepat mengikut riwayat Abu Dawud. Sebab itulah dia pemilih riwayat Abu Dawud dalam isu ini. Cuma nak menguatkan tentang kesahihan dia menyatakan bahawa hadis ini ada di dalam Sahih Muslim, iaitu dia sudah asas perbahasan permasalahan ini. Jadi kita lihat hadis Ummu Hisham binti Harithah dengan hadis Jabir. Hadis Ummu Harithah menyatakan bahawa Rasulullah SAW seringkali membaca surah Qaf, sehingga Ummu Hisham sendiri boleh hafal surah Qaf, boleh faham surah Qaf daripada mulut Rasulullah ketika Rasulullah berkhutbah. Jadi di sini, dan begitulah juga hadis Jabir bin Samurah, Nabi baca ayat Quran, beberapa ayat dalam Quran dalam khutbah. Daripada sinilah khususnya mazhab kita, mazhab Syafi'i, menyatakan bahawa antara rukun khutbah adalah baca ayat Quran. Mesti dalam khutbah ada ayat Quran. Awak ustaz ke bukan ustaz ke, mesti ada ayat Quran. Kerana kita tengok apa yang diriwayat dalam riwayat Nabi SAW, bahawa Nabi baca ayat Quran di dalam khutbah.
Ini kita secara detail kita dah sebut dah dulu. Cuma yang menceritakan surah Qaf tersebut, maknanya tidak semestinya, ulama menyatakan tidak semestinya surah Qaf, kerana hadis Jabir menyatakan ayatin minal Quran, mana-mana ayat dalam Quran. Tapi Ummu Harisah dia sebut yang dia hafal iaitu surah Qaf. Di antara pengajaran hadis ini juga apa dia? Ummu Hisham ni lelaki ke perempuan? Perempuan. Dah dia boleh dengar khutbah, maknanya dia hadir sembahyang jemaah. Dia mendengar khutbah ni di atas mimbar ni ketika sembahyang jemaah, yaqra'uha kulla jumu'ah, setiap Jumaat. Maknanya Nabi baca ayat ni setiap Jumaat, mana pada hari Jumaat Nabi baca, menunjukkan bahawa muslimat pun boleh sembahyang Jumaat. Boleh sembahyang Jumaat. Maknanya tidak wajib, tetapi bila dia melakukan solat Jumaat, dia telah sah sembahyang dia dan tak perlu lagi dia sembahyang zuhur. Sebab itulah kita kalau masjid besar, ada ruang, tak jadi masalah kita nak itu kan muslimat sembahyang Jumaat sekali. Tak jadi masalah. Kalau macam di Madinah, di Mekah tu memang biasalah muslimat sembahyang Jumaat sekali. Tapi kita kalau suruh muslimat datang sekali, tak muat masjid. Okey, itu di antara pengajaran daripada hadis ini. Kemudian hadis yang seterusnya, wa an ibni Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man takallama yawmal jumu'ati wal imamu yakhutubu fahuwa kamathalil himar yahmilu asfara walladhi yaqulu lahu ansit laysa lahu jumu'ah. Rawahu Ahmad bi isnadin la ba'sa bih wa huwa yufassiru hadits Abi Hurairah fi sahihain marfu'an wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi sahihain marfu'an qala idza qulta li sahibika ansit yaumal jumu'ati wal imamu yakhutubu faqad laghawt. Di sini dia tulis wal imami, kalau betulkan bagi wal imamu. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang berbicara, yang bercakap pada hari Jumaat ketika imam berkhutbah, maka perumpamaannya sama dengan keldai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Dan orang yang berkata kepadanya, diamlah kamu, tidak ada pahala solat Jumaat baginya. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang dapat diterima. La ba'sa bi, sanad yang tak apa. Mana bila sebut sanad yang tak apa ni, sanad yang diterima, yang tidak ada kecacatan yang berat. Sebenarnya hadis ini mentafsirkan hadis marfu' yang disebut dalam kitab Sahihain melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu, iaitu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sahihain secara marfu', iaitu hadis ini hadis kenyataan Rasulullah. Apa sabda Nabi? Apabila kamu katakan kepada temanmu pada hari Jumaat, diamlah kamu ketika imam sedang berkhutbah, maka sesungguhnya kamu telah melakukan perkara yang sia-sia. Muslimin dan muslimat sekalian, depan kita ada dua hadis, hadis Ibnu Abbas dengan hadis Abu Hurairah. Hadis Ibnu Abbas, Nabi kata, siapa bercakap imam tengah khutbah macam keldai, maknanya hinanya perbuatan tersebut. Dan orang yang menegur orang bercakap pula, laisa lahu jumu'ah, tidak ada baginya Jumaat. Hadis Abu Hurairah kata, siapa bercakap memberi peringatan kepada sahabat dia suruh diam ketika imam berkhutbah, maka sesungguhnya dia telah melakukan perkara yang lara, sia-sia. Jadi timbul permasalahan berkaitan dengan hadis ni. Apakah maksud sebenar laisat lahu jumu'ah? Apakah maksud sebenar faqad laghawt? Yang pertama sekali,
Memang para ulama menyatakan hadis ini secara jelas larangan daripada Nabi SAW daripada kita bercakap ketika khatib sedang berkhutbah. Itu memang jelas. Dan juga perintah supaya kita mendengar dan diam ketika khutbah. Cuma kalau ada perkara-perkara yang disebut oleh para ulama, kita dibenarkan bercakap ataupun dibenarkan kita mengeluarkan perkataan ketika berkhutbah ada ketika-ketika tertentu. Sebagai contoh, orang sebelah kita bersin alhamdulillah, kita jawab dia yarhamukallah. Tu sepatah yarhamukallah, sunat juga ulama kata. Ataupun apabila khatib menyebut nama Nabi, kita pun Allahumma salli ala Muhammad ataupun sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat ke atas Nabi bila khatib menyebut. Tu memang suatu benda yang dituntut. Walaupun selawat itu merupakan perkataan kita, tu memang tak timbul masalah. Yang jadi lara ini perkataan yang selain daripada itu. Bahkan kerja amar ma'ruf ketika tu pun, kerja nahi munkar, kita larang orang bercakap pun, itu adalah lara, Nabi kata. Apa makna lara? Lara di sini para ulama mentafsirkan dengan dua penafsiran. Makna yang pertama, lara perbuatan tersebut tidak dikira pahala. Maknanya walaupun kita tegur sahabat kita, menegur orang yang melakukan kesilapan ni termasuk, dan nahi munkar. Nahi munkar patutnya dapat pahala, tapi lara saja. Teguran kita tu dikira sia-sia, tak dapat pahala. Itu satu penafsiran di kalangan ulama. Mana tak dapat pahala kita tegur sahabat-sahabat kita tu. Ini salah satu daripada penafsiran. Penafsiran yang kedua, lara tersebut bererti orang yang dia tidak mendapat fadilat Jumaat. Fadilat Jumaat tak dapat. Ada setengah ustaz dia tafsirkan salah satu daripada dua ni. Setengah ustaz tu saya dengar, dia kata orang yang lara dia tak dapat fadilat Jumaat. Itu ada penafsiran ulama begitu. Ada ustaz kata orang yang lara ni maknanya teguran dia tu tak dapat pahala. Betul? Ada penafsiran ulama macam tu. Dan kedua-dua penafsiran ini kita tak boleh nak tolak. Kenapa? Kerana penafsiran yang kata tidak dapat fadilat Jumaat secara jelas disebut oleh riwayat Ahmad. Ada setengah ustaz tu dia kata orang tak faham makna lara-lara ni tak ada fadilat Jumaat. Dia kata ni penafsiran mana ni? Saya boleh sebut penafsiran dia berdasarkan laisat lahu Jumaat. Tidak ada baginya Jumaat. Maknanya tidak ada fadilat. Kalau kita tafsir dari sudut hakikat, mana tak ada Jumaat sungguh, mana tak sah, tu lagi berat. Lagi berat kata tak sah. Tapi perkara tersebut tidak pernah berlaku. Nabi suruh semayang semula. Kalau tak sah, nescaya Nabi suruh seorang sahabat yang bercakap tersebut semayang semula. Tapi Nabi tegur sahaja. Bila Nabi tegur menunjukkan perbuatan tersebut masih menyebabkan masih mengekalkan semayang Jumaat tersebut sah. Dah Nabi sebut tak ada Jumaat, maknanya tidak dapat fadilat. Ini salah satu daripada penafsiran ulama. Maknanya sama ada tidak dapat fadilat dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak dikira pahala. Sia-sia saja kita tegur orang. Ini penafsiran daripada ulama tentang hadis ini. Sebab itulah hadis ini ditafsirkan sesama hadis. Kalau baca satu hadis saja mungkin kita tak faham, tapi baca dua-dua hadis ni kita nampak hadis yang kedua ditafsirkan oleh hadis laisat lahu Jumu'ah. Makna lara tu, lara tidak dapat fadilat Jumaat. Makna lara juga tidak dapat pahala perbuatan dia menegur sahabat dia tersebut. Jadi di sini jelas kepada kita permasalahan tersebut. Maknanya wajib kita diam
Hukum dia mesti kita kena diam waktu khutbah. Tapi tuan-tuan, kadang-kadang ada setengah-setengah kita nak tunjuk warak ataupun rajin lebih. Waktu khutbah tu dia nak ngaji Quran. Waktu khutbah tu dia sebut zikir. Tu bukan cara, tuan-tuan. Bukan masa. Bukan masa. Waktu khutbah tu kita sibuk. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah. Ataupun kita buka Quran, surah Kahfi. Nak baca surah Kahfi bukan waktu tengah khutbah, tuan-tuan. Sebelum khutbah bacalah, lepas khutbah habis semayang kan bacalah. Tapi waktu tu baca selat surah Kahfi. Waktu warak terlebih, tak ikut cara yang sebenar. Waktu tu yang paling afdal diam dan dengar khutbah, bukan diam tidur. Tapi kita kadang-kadang kerana terlebih diam sampai tertidur. Okey, orang banyak tanya, kalau kita tulis nota tentang isi kandungan khutbah, apakah hukumnya? Apa tujuan Nabi suruh diam? Supaya kita ambil perhatian terhadap apa yang nak disampaikan. Adakah kita menulis nota tersebut lari daripada tujuan? Bahkan itu lebih baik kan? Maknanya kalau kita tulis nota apa isi khutbah, khutbah ambil poin-poin penting daripada khutbah, itu yang lebih baik. Kerana berkhutbah ni Nabi suruh kita dengar, ambil perhatian. Kalau perhatian kita notakan lagi, tu tidak jadi masalah. Kita tulis nota supaya kita nak ingat sungguh-sungguh. Minggu depan aku ingat lagi, ada lagi nota ni. Sebulan yang akan datang aku boleh cek khutbah-khutbah ni. Itu tidak timbul masalah kalau kita nak tulis nota ketika khutbah. Tulis nota tak ada masalah sebab dia tak lari langsung daripada tujuan khatib memberi khutbah tersebut. Hadis yang seterusnya, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala dakhala rajulun yawmal jumu'ati wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutub faqala sallait qala la qala kum fasalli rak'atain muttafaqun alaih. Diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu telah menceritakan bahawa pada hari Jumaat seorang lelaki masuk ke dalam masjid saat Nabi sedang berkhutbah. Maka Nabi SAW bertanya, apakah kamu sudah solat? Dia menjawab, belum. Nabi SAW bersabda, bangunlah dan solatlah 2 rakaat. Jadi sebelum saya syarah hadis ini, saya nak ambil satu hadis lagi. Dah. Okey, daripada hadis ini kita lihat satu kes seorang masuk ke dalam masjid ketika Nabi tengah berkhutbah. Nabi tanya, mu dah semayang ataupun belum? Dia kata belum. Bangun semayang semula 2 rakaat. Dalam kes ini tuan-tuan, secara zahirnya menunjukkan bahawa kalau kita masuk ke masjid keadaan imam tengah berkhutbah, kita juga disunatkan sembahyang tahiyatul masjid. Jelas daripada hadis ni. Hadis Bukhari dan Muslim. Memang hadis dari segi kesahihannya tidak jadi masalah. Dan nama sahabat yang tidak disebut sini, para muhaddisin menyatakan bahawa beliau adalah Sulaik Al-Ghatafani. Sahabat yang masuk, yang Nabi tegur, tanya kamu semayang tak lagi, iaitu sahabat yang bernama Sulaik Al-Ghatafani. Dia masuk, duduk selalu. Nabi tanya, kamu semayang ataupun belum? Dia kata belum lagi, bangun semayang semula. Dan daripada sini juga para ulama menyatakan bahawa kalau kita duduk sekejap, tidak lagi menghalang untuk kita sembahyang sunat tahiyatul masjid. Masuk duduk sekejap, orang panggil nak bercakap, cakap 2-3 minit, kemudian baru kita bangun sembahyang tahiyatul masjid. Tak
tak jadi masalah, tidak jadi halangan berdasarkan hadis ini. Dan berdasarkan hadis ini, mazhab kita Syafi'i dan mazhab Hambali menyatakan bahawa sunat juga sembahyang tahiyatul masjid walaupun imam tengah berkhutbah. Walaupun imam tengah berkhutbah, kecuali kalau kita rasakan imam tu dah nak habis dah khutbah. Dah nak habis dah khutbah, dah habis doa khutbah yang kedua. Dah sebut dah apa, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Tu biasanya penghujung dah. Penghujung kalau kita semayang tu silap-silap tak dan nak semayang sama imam. Ketika tu barulah kita tidak disunatkan lagi solat tahiyatul masjid. Tapi kalau dalam keadaan kita rasa kita sunat, kita sempat, maka disunatkan lagi mengikut mazhab Syafi'i dan Hambali. Adapun mazhab Hanafi dan Maliki menyatakan bahawa tidak perlu lagi kita solat tahiyatul masjid, berdasarkan perintah supaya diam dan dengar. Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Quran, kamu hendaklah dengar dan diam. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Khatib memang di antara apa yang dia ucap Quran, itu wajib diam, wajib dengar. Jadi bila Quran suruh diam, Quran suruh dengar, maka tak boleh kita buat kerja lain termasuk sembahyang. Jadi mazhab Hanafi mengatakan dalil daripada Quran ini lebih kuat daripada dalil daripada hadis tadi. Jadi ini berdasarkan usul fiqh Hanafi yang menyatakan dilalatu petunjuk apa tu dilalah Al-Quran merupakan qat'i. Dilalah yang qat'i ini tidak boleh ditafsirkan oleh dilalah yang zanni daripada hadis ahad. Ini kaedah usul fiqh dia. Sebab itulah ada berlaku perbezaan ijtihad dalam isu ni. Hanafi dia lebih pegang kepada Quran suruh diam. Mazhab Syafi'i menyatakan bahawa diam itu pada waktu yang lain, tetapi kalau kita masuk masjid dalam keadaan imam khutbah, hadis tadi lebih mentafsirkan suasana yang demikian, maknanya disunatkan juga. Jadi masalah ni tidak jadi, ada dua pandangan ulama. Kemudian hadis yang seterusnya, wa Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil jumu'ati suratal jumu'ati wal munafiqin, rawahu Muslim. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solatnya, iaitu kebiasaan, bila sebut kana, kebiasaan dalam solat Jumaatnya membaca surah Jumaat dan Al-Munafiqun ataupun Munafiqin. Ada kitab sebut tulis Munafiqun. Ada kitab tulis Munafiqun, Munafiqin. Kalau mengikut riwayat munafiqin, kita baca munafiqin lah. Tapi kalau mengikut lugah boleh juga kita baca munafiqun ala sabili hikayah. Tapi kalau riwayat dah baca munafiqin. Hadis yang kedua, walahu 'an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi kana yaqra'u, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil 'idain wa fil jumu'ati bisabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghasyiyah. Menurut riwayat Imam Muslim juga daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa dalam solat 2 hari raya dan solat Jumaatnya membaca sabbih isma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghasyiyah. Jadi daripada hadis ni mudah je kefahaman hadis ni, maknanya di antara surah-surah yang ulama menyatakan yang digalakkan kita baca ketika sembahyang Jumaat dan sembahyang
hari raya, kalau sembahyang Jumaat tu surah Jumaat Munafiqun, ataupun baca Sabbihisma Rabbikal A'la dengan hal ataka haditsul ghasyiyah. Ni antara surah-surah yang biasa dibaca. Kalau kita nak baca surah ni semua tiap-tiap Jumaat pun, atas dasar kita nak ikut sunnah, bagus juga. Tidak timbul masalah kerana kita nak ikut sunnah. Tapi tak ada ulama menyatakan wajib baca surah ni. Dia masih kita diberi kebebasan untuk baca surah yang mana-mana. Dan tidak ada, saya tak jumpa lagi ulama yang menyatakan sunat kita baca surah yang ada kaitan dengan cerita kita dalam khutbah. Kadang-kadang kita khutbah berkaitan dengan apa? Isra' Mi'raj contoh. Kemudian dalam sembahyang Jumaat kita baca ayat subhanalladzi asra bi'amdihi. Maknanya matching lah tu. Kita kata matching, tapi saya tak jumpa lagi ulama kata sunat. Kita khutbah berkaitan dengan jihad, baca ayat uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu, ayat-ayat jihad. Khutbah cerita bab DNA babi, baca innama harrama alaikumul maitata wad dama. Khutbah bab umur balwa, tu ayat mana? Tu kena tanya. Tu lain lah. Maknanya hal yang tu tidak semestinya. Walaupun kebiasaan Arab pun biasa buat gitu. Kadang-kadang Arab bila dia khutbah bab apa, dia ayat itulah yang akan dibaca dalam sembahyang. Bahkan kalau saya jumpa kalau fatwa sebahagian ulama Saudi, dia kata itu bid'ah. Bid'ah apa? Bid'ah kita khutbah satu tajuk dan kita ambil ayat berkaitan dengan tajuk tu dalam sembahyang. Dia kata memang tak ada. Nabi tak buat. Bila Nabi tak buat tu bid'ah. Tu ada pandangan-pandangan di kalangan ulama-ulama Saudi. Tapi saya tidak berapa setuju dengan pandangan tersebut. Kerana dia bila ada kebebasan, bebaslah. Cuma saya tak jumpa ulama katakan sunat ataupun digalakkan. Yang tu saya tak jumpa lagi. Ini mudah saja. Wa an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-'id thumma rakhasa fil jumu'ati faqala man syaa'a an yusalli falyusalli, rawahu al-khamsatu illa at-Tirmidzi wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Zaid bin Arqam telah menyatakan bahawa Nabi SAW solat hari raya, kemudian memberikan keringanan pada solat Jumaatnya. Untuk itu baginda bersabda, barang siapa yang ingin solat Jumaat, dia boleh melakukannya. Hadis riwayat khamsah, 5 kecuali Tirmizi, dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Siapa 5 ni? Kita dah lupa dah. 5 tokoh yang dimaksudkan oleh Ibnu Hajar: Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Kita baca kitab Ibnu Hajar, jangan lupa sipir Ibnu Hajar. Baca kitab lain, kita kena tahu sipir dia. Jangan pula baca kitab Ibnu Hajar guna sipir. Sipir siapa? Sipir pengarang kitab Nailul Awtar. Baca kitab Nailul Awtar pula kita guna sipir orang lain pula. Tu jadi bonok umum kita. Jadi sipir Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram ini, dia bila sebut khamsah, iaitu Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Okey, satu pun masalahan besar dalam isu bila berlakunya kebetulan hari Jumaat itulah hari raya, adakah diwajibkan kita semayang kedua-duanya, kita semayang Jumaat ataupun tidak? Yang tu satu perbahasan yang agak panjang di kalangan para ulama ridwanullah taala alaihim ajma'in. Daripada hadis ini secara zahir apa kita faham?
Nabi memberi keringanan. Bila sebut rukhsah, ada pilihan. Orang yang dah semayang raya tak nak pergi semayang Jumaat, ada pilihan. Dan Nabi sebut pula dalam hadis dia secara jelas, man syaa, siapa yang nak semayang, dia semayang. Siapa yang nak. Maknanya kalau aku tak nak, bukan Nabi kata sembahyanglah kamu, dah. Siapa yang nak semayang. Ni tuan-tuan, dalam masalah ni, bila begini hadis dia, para ulama menyatakan dalam masalah ni ada khilaf di kalangan ulama. Dalam mazhab Hambali menyatakan bahawa sesiapa yang dah mendengar khatib berkhutbah hari raya dan datang sembahyang hari raya, tidak lagi diwajibkan dia sembahyang Jumaat, kecuali imam saja. Kerana imam tidak sepatutnya dia membiarkan masjid begitu saja tak ada sembahyang Jumaat. Jadi dan tak sepatutnya imam dia pada hari itu dia pergi buat sembahyang zuhur pula, sebab hari Jumaat. Itu bagi imam, dia kena hadir ke masjid untuk sembahyang Jumaat. Dan selain daripada mazhab Hambali menyatakan wajib juga Jumaat. Apa dalil mereka? Mereka ni tak jumpa hadis ke? Kalau kita tengok sepintas lalu hadis ni, baca terjemah ni, mungkin kita rasa tiga mazhab ni, mazhab Syafi'i ni, dalam isu ni tak jumpa ke hadis ni? Nabi sebut siapa yang nak semayang. Bukan Nabi kata kamu kena pergi semayang Jumaat. Siapa yang nak. Ni sahih mazhab Syafi'i tak jumpa. Kalau kena kita tak. Tapi tuan-tuan, Imam Syafi'i dalam isu ni pula dia berpegang dengan hadis, dengan ayat Quran, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Ayat ni lebih kuat lagi menunjukkan wajibnya sembahyang Jumaat. Dia tengok macam terbalik tak? Dalam isu apa? Masuk ke masjid tadi, Imam Syafi'i berpegang dengan hadis yang sahabat masuk semayang, Nabi suruh semayang. Hanafi berpegang dengan ayat suruh dengar, pegang Quran. Ni dia tadih mengikut hadis. Dalam isu ni pula terbalik. Imam Syafi'i dia berpegang idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au. Maknanya tentang kewajipan Jumaat ada dalam Al-Quran. Dan hadis ni dipegang oleh Imam Hambali, menyatakan bahawa maksud hadis tersebut tidak perlu lagi kita ulang sampai 2 kali sembahyang, yang kita kena dengar khutbah. Ni perbahasan apa, ada pun hujah nak jawab daripada hadis ni. Jawab pada tu kita tunggu dalam perbincangan satu ilmu yang lain, namakan ilmu fiqh muqaran, fiqh perbandingan mazhab. Kita banding secara ringkas sudahlah, bukan kepentingan kita lagi nak bahas panjang-panjang. Kita cukup kita tahu dalil mazhab ni sepintas lalu. Kemudian hadis yang seterusnya. Kalau sembahyang raya yang tidak baca khutbah, kalau ikut mazhab Hambali juga gugur hadis, gugur khutbah, gugur apa, sembahyang Jumaat, sebab Nabi memberi rukhsah. Dan sembahyang raya pun tidak diwajibkan khutbah dia tak wajib. Jadi yang pentingnya perhimpunan tersebut. Kemudian hadis yang seterusnya. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum jumu'ata falyusalli ba'daha arba'ah. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
apabila seseorang di antara kamu telah solat Jumaat, hendaklah dia melakukan solat 4 rakaat lagi sesudahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, jadi hadis ini secara jelas menunjukkan bahawa bagi sembahyang Jumaat juga ada sunat ba'diyah. Sunat ba'diyah sembahyang Jumaat. Kalau mengikut mazhab Syafi'i, 2 adalah muakkad dan 2 lagi sunat biasa. Dan Nabi SAW kebiasaannya dia melakukan, kalau dia balik ke rumah, dia sembahyang 2 rakaat. Kalau dia sembahyang di masjid, dia sembahyang 4 rakaat. Itu kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi sembahyang sunat ba'diyah tidak ada masalah. Dan kalau ikut mazhab Syafi'i pula, dia oleh kerana ba'diyah dah ada dan dia pula merupakan sembahyang yang ganti daripada zuhur, jadi qabliyah dia juga ada. Ada juga sembahyang qabliyah sebelum daripada Jumaat. Dan tu hujah-hujah dia kita dah bincang seminta lalu pada kelas-kelas yang sebelum daripada ni. Wa an Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu anna Muawiyah radhiyallahu anhu qala lah, idza sallaita al-jumu'ata fala tasilha bi salah hatta, ditulis itu tukallama, hatta takallama. Jadi tu tukar pada ta. Ta. Yang dia tulis tu tukar pada ta. Hatta takallama aw takhruj. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarna bidzalik. Alla nusila salatan bi salatin hatta natakallama aw nakhruj. Rawahu Muslim. Daripada Sa'id bin Zaid telah menceritakan bahawa Muawiyah radhiyallahu anhu telah berkata kepadanya, apabila kamu solat Jumaat, jangan menyambungnya dengan solat yang lain sebelum berbicara atau keluar dari masjid, kerana sesungguhnya Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kami agar tidak menyambung solat dengan solat yang lain sebelum berbicara atau keluar. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi sebelum pada tu saya nak bincang sikit tentang hatta takallama tadi. Hatta takallama ni sebenarnya asal daripada kalimah takallama yatakallamu. Di sini hatta takallama, asal dia sebuah bahasanya ada 2 ta. Takallama asal daripada takallama, kamu bercakap. Bukan takallama dia bercakap. Hatta takallama makna takallama. Dan dalam bahasa Arab, walaupun wazan dia takallama, bila ada 2 huruf, terutamanya huruf ta ni, dia biasa dia kerap kali dibuang salah satu daripada ta untuk meringankan sebutan. Jadi takallama berat sikit. Jadi dia ambil takallama saja. Macam tanazzalul malaikatu, ikut wazan sorof dia tatanazzalu. Tatanazzalu, kita cari wazan tak ada tanazzalu dalam bahasa Arab ni. Wazan dia tatanazzalu, jadi dia untuk nak meringankan sebutan, jadi tanazzalu, dibuangkan salah satu daripada ta. Sama lah sini takallama, asal dia takallama. Satu lagi tuan-tuan, saya bagi peringatan dari segi baris ini. Kalau ada yang lain daripada saya sebut, jangan rasa ragu-ragu, kita pakat-pakat tanyalah. Sebab kita akan tasheh balik. Sebab saya insya-Allah saya akan rojok kalau ada benda-benda yang keliru dari segi baris, kita akan rojok kitab asal
Kita rojok dari segi lurah dan seumpamanya yang biar kita baca hadis dengan baris yang agak cermat sikit. Kerana kadang-kadang kita baca bunyi khutbah, bunyi ceramah sedap sangat dah, tapi baca hadis berterabur. Kita tak nak gitu. Kita ambil, kita cuba yang terbaik. Jadi hadis ni dia merupakan kenyataan daripada Muawiyah radhiyallahu anhu. Muawiyah ni sebagaimana kita tahu menjadi khalifah yang pertama Bani Umayyah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi mangsa pertama kutukan puak-puak Syiah. Puak-puak Syiah yang paling dia kuat melaknat iaitu Yazid dan Muawiyah. Ini memang musuh utama puak-puak Syiah lah. Walaupun musuh utama puak-puak Syiah, bagi kita kena anggap dia merupakan sahabat Nabi yang sangat-sangat hebat. Apatah lagi Muawiyah ni, jasa dia apa dia? Selain daripada dia merupakan khalifah, jasa dia merupakan kutabul wahyi. Orang yang Nabi amanahkan untuk menulis wahyu. Ni banyak kita tak tahu siapa dia Muawiyah. Penulis wahyu Rasulullah. Rasulullah takkan nak pilih orang yang dia tak percaya. Penulis wahyu Rasulullah Muawiyah ni. Jadi Muawiyah menceritakan siapa sembahyang Jumaat jangan sembahyang sunat lagi, sehingga dia bercakap ataupun dia keluar daripada tempat sembahyang dia. Jadi daripada sini para ulama menyatakan oleh kerana ni kenyataan Muawiyah, tapi kenyataan ini dalam berkaitan dengan ibadat, ada unsur-unsur dia merupakan hadis marfu'. Maknanya ada unsur-unsur yang bukan kenyataan ini berdasarkan kepada pandangan ataupun ijtihad, cuma dia tak sebut sandaran daripada Nabi. Sebab itulah hukum dia seolah-olah kenyataan Nabi juga. Sebab dia berkaitan dengan sembahyang, berkaitan dengan ibadat yang kita susah nak berijtihad dalam masalah ni. Jadi kenyataan Muawiyah ni para ulama mentafsirkan bahawa disunatkan kita bila kita sembahyang Jumaat ataupun mana-mana sembahyang yang fardu, kita tak sembahyang sunat lagi, kecuali kita bercakap dulu. Cakap ni apa? Termasuk zikir, Astaghfirullahalazim. Termasuk kita keluar di sini, termasuk kita beredar sedikit daripada tempat kita sembahyang yang pertama. Itu di antara perkara yang sunat. Bukannya wajib. Maknanya kalau kita buat sekalipun tanpa kita beredar, tanpa kita berzikir, tak jadi dosa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, bangun kita sembahyang sunat, tak berdosa. Tapi lebih afdal, lebih utama kita beredar ataupun kita berzikir dulu. Tengok masjid sempit sangat ni, nak beredar ke mana? Tak lepas aku nak beredar, kita duduk sekejap zikir. Iaitu kita melakukan perbuatan-perbuatan yang lain daripada perbuatan sembahyang. Itu merupakan satu amalan yang disunatkan oleh kebanyakan ulama. Kemudian yang seterusnya bab ni pun mudah dari segi makna, tak perlu perbincangan panjang. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man igtasala thumma atal jumu'ata fa shalla ma qaddara lah thumma ansata hatta yafruqa al-imam min khutbatihi thumma yusalli ma'ahu ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati al-ukhra wa fadlu 3 ayyam. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mandi lalu datang solat Jumaat dan mengerjakan solat sunat yang dianjurkan kepadanya, kemudian mendengar dengan penuh perhatian sehingga imam selesai dari khutbahnya dan solat Jumaat bersamanya, nescaya akan diampuni dosa-dosa yang telah dilakukan antara hari itu hingga Jumaat berikutnya ditambah 3 hari. Hadis riwayat Imam Muslim.
Hadis ini menceritakan kelebihan mandi sebelum kita pergi sembahyang solat Jumaat, dan kelebihan sembahyang Jumaat yang dijanjikan keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga 10 hari. Maknanya daripada Jumaat ni sehingga Jumaat akan datang tambah 3 hari lagi. Ni satu jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tuan-tuan, Allah Taala tahu kita ni banyak sangat dosa. Dia tahu, bila dia tahu kita banyak sangat dosa, dia buka ruang untuk mengampunkan dosa terlalu banyak. Di antaranya kita sembahyang Jumaat dan kita melakukan perkara-perkara sunat dalam sebelum dan ketika kita sembahyang Jumaat. Apa amalan sunat tersebut? Di antaranya mandi sunat Jumaat. Di antara perkara yang disunatkan juga sembahyang sunat-sunat pada hari tersebut. Dan daripada hadis ini, fasalla ma qaddara lah, maka dia sembahyang sebagai apa yang ditentukan baginya, apa yang diperintahkan baginya. Daripada kalimah ini, para ulama menyatakan bahawa ini juga merupakan, boleh kita jadikan hujah bahawa sunat qabliyah bagi sembahyang Jumaat ada sunat qabliyah. Sebab apa? Fasalla, dia sembahyang ma qaddara lah, sembahyang apa yang ditentukan baginya. Sembahyang ni bila? Summa ansat, kemudian dia dengar khutbah. Mestilah sembahyang ni sebelum, sebab Nabi sebut kemudian. Dengar khutbah tu kemudian daripada tu. Mana sebelum dengar khutbah, dia sembahyang sunat dulu. Sembahyang sunat sebelum daripada khutbah Jumaat. Ini merupakan satu dalil yang menunjukkan tentang sunnahnya ataupun tentang digalakkan kita sembahyang tersebut, walaupun bukannya muakkad tetapi merupakan sunat juga. Jadi kalau kata sembahyang tersebut bukannya bid'ah, itu pandangan yang tidak berapa tepatlah. Sebab ada nas-nas, ada hadis-hadis, ada isyarat-isyarat daripada hadis-hadis yang mengisyaratkan perkara tersebut. Dan masalah ni kalau mengikut 4 mazhab menyatakan dibenarkan kita sembahyang sunat selepas daripada azan sebelum imam berkhutbah. Ni pandangan daripada 4 mazhab yang muktabar. Kalau nak ambil mazhab di luar pada mazhab 4 tu, nak buat mana dah? Dia nak kata apa lagi? Kemudian wa'anhu. Hati ini mudah saja. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaum al-jum'ati faqala fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli. Yas'alullah azza wa jalla syai'an illa a'tahu iyyah wa asyara bi yadihi yuqalliluha. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayat li Muslim wa hiya sa'atun khafifah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membicarakan perihal hari Jumaat menyatakan dalam sabdanya, di dalamnya terdapat suatu saat, iaitu dalam hari Jumaat ada satu masa tidak sekali-kali seorang hamba yang muslim mengerjakan solat di dalamnya dan memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah pasti akan memberinya apa yang dimintanya itu, seraya berisyarat dengan tangannya menunjukkan bahawa saat itu sedikit ataupun sebentar. Muttafaqun alaih. Menurut riwayat Muslim disebutkan namun saat itu sangat singkat. Kalau ikut riwayat Bukhari Nabi isyarat aja, tapi ikut riwayat Muslim Nabi sebut betul saat waktu tersebut singkat. Wa an Abi Burdah an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hiya ma baina ay yajlisa al-imam ila an tuqda as-salah, rawahu Muslim wa rajjaha ad-Darqutni annahu min qawli Abi Burdah. Daripada Abu Burdah radhiyallahu anhu telah menceritakan dari ayahnya, telah menyatakan bahawa dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Saat mustajab itu terletak di antara duduknya imam dalam khutbahnya sehingga selesai dari solat Jumaatnya. Hadis riwayat Muslim. Namun Ad-Darqutni lebih cenderung menilai hadis ini berpredikat mauquf, iaitu hadis ini menurut Darqutni adalah kenyataan daripada Abu Burdah, ayat kepada Abu Burdah. Jadi daripada dua hadis ini, hadis Abu Hurairah yang menceritakan ada satu masa yang sedikit yang mustajab doa. Siapa-siapa yang berbetulan dengan waktu tersebut, Allah Ta'ala akan mustajabkan doa dia. Jadi Nabi mengisyaratkan waktu tersebut waktu sedikit. Abu Burdah pula, hadis Abu Burdah menceritakan bahawa waktu yang sedikit itu di antara imam duduk sehingga selesai sembahyang Jumaat. Maknanya pendek sangat. Imam duduk mana? Waktu khutbah, antara dua khutbah. Dan daripada hadis ini tuan-tuan, ulama' dia bahas tentang waktu tersebut. Imam Nawawi, wa fi hadis, satu lagi. Wa fi hadis Abdullah bin Salam inda Ibn Majah wa an Jabir inda Ibn Majah wa Jabir inda Abi Dawud wa Nasa'i annaha ma baina salatil asri ila ghurubi syams. Dalam wa qad iktulifa fiha ala aktsara min 40 qawlan amlaytuha fi syarh al-Bukhari. Dalam hadis Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu yang ada pada Ibnu Majah dan hadis Jabir yang ada pada Abu Daud dan Nasa'i disebutkan saat yang mustajab pada hari Jumaat itu terletak di antara solat Asar sehingga terbenam. Namun hadis ini masih diperselisihkan. Iaitu diperselisihkan maksud dia. Lebih daripada 40 pendapat yang semuanya telah saya tulis dalam kitab Syarah Bukhari. Jadi kita tengok hadis Abdullah bin Salam dan Jabir ni pula kata waktu dia antara solat Asar sehingga terbenam matahari hari Jumaat tu waktu mustajab doa. Jadi dalam hari Jumaat ni tidak ada khilaf di kalangan ulama, ada satu waktu yang mustajab. Bila? Imam Bukhari kata, Imam Ibn Hajar kata ada 40 qaul menyatakan waktu tersebut. 40 pandangan. Pandangan ni kata waktu ni, pandangan ni kata waktu ni. Tetapi dalam 40 pandangan tersebut yang paling kuatnya dua ni. Yang paling kuat dua ni. Antara sembahyang Asar dengan Maghrib dan antara khatib duduk di antara dua khutbah tersebut. Sebab itulah antara khatib duduk dua khutbah tu, ambillah peluang kita berdoa. Jangan duduk saja. Ataupun kita tak ambil doa, doa untuk Bilal pun tak apa, kita nak berdoa sendiri. Tak wajib kita ambilkan doa untuk Bilal. Kerana kadang-kadang Tok Bilal minta benda lain, hajat kita lain. Rugilah tak? Tok Bilal dia ada hajat lain, kita hajat lain. Mesti kita nak hajat kita tersebut. Jadi tak wajib kita mengikut apa yang Tok Bilal itu. Cuma Tok Bilal kalau dia nak berdoa untuk nak memudahkan orang lain, tu tak ada masalah. Dia nak berdoa. Mungkin ada budak-budak yang tak reti nak berdoa, ada itu orang yang jahil tak reti nak berdoa. Tapi bagi kita ni, kita terpulang nak mengaminkan doa Tok Bilal ataupun kita nak berdoa sendiri. Tapi setengah Tok Bilal tu dia tak berdoa, dia berselawat. Antara imam duduk, antara dua khutbah tu dia berselawat je. Waktu tu waktu doa. Nak berselawat, selawat, lepas selawat tu doa. Doa lah sepatah. Okay. Jadi hadis ni tidak ada masalah dari segi itu ni. Cuma kalau kita tengok kenapa Nabi tak sebut secara jelas dan ada khilaf
Kenapa ulama kata kedua-dua waktu ni? Tak kata kedua-dua waktu ni, dua-duanya memang mustajab. Mudah sikit kita tak? Maknanya ada kesamaran lagi. Bila-bila. Setengah ulama menyatakan tak lain dan tak bukan macam Lailatul Qadar. Tujuannya supaya kita hari Jumaat tu kita tumpu kepada ibadat, tumpu kepada pengharapan kepada Allah lebih pada hari lain. Maknanya kalau bagi tahu satu waktu tu, memang kita waktu tu je. Daripada pukul 5.30 sampai pukul 6. Waktu tu. Waktu tu je lah kita buat ni. Waktu lain tak angkat tangan dah berdoa. Sebab itulah di antara hikmah Allah Ta'ala dan Nabi SAW tak nyatakan secara jelas, secara qat'i, putus sungguh waktu bila mustajab doa, supaya kita sentiasa berdoa sepanjang masa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lebih-lebih lagi pada hari Jumaat. Kemudian hadis Jabir kita dah baca dah dulu tentang bab 40 orang, bilangan 40. Kita terus pula an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yastaghfiru lil mu'minina wal mu'minati kull jumu'ah, rawahu al-Bazzar bi isnadin layyin. Yang bermaksud daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu telah menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa, berkana biasa, kebiasaannya setiap khutbah pada hari Jumaat Nabi memohon keampunan bagi semua kaum mukminin, lelaki dan mukminat. Hadis riwayat Al-Bazzar dengan sanad yang lemah. Jadi hadis ini merupakan hujah bagi mazhab kita, mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang menyatakan bahawa di antara rukun khutbah iaitu berdoa kepada muslimin dan muslimat. Kita dah bincang dulu, ada 5 rukun khutbah, dan ini di antara hujah-hujah di dalam mazhab Syafi'i yang menyatakan bahawa diwajibkan khatib beristighfar, ataupun maknanya beristighfar sini mendoakan keampunan bagi orang yang beriman secara umum, lelaki dan perempuan. Doa kepada muslimin dan muslimat dalam khutbah. Ini di antara dalil dia. Jadi hadis ini kalau kita tengok bi isnadin layyin, apa makna sanad yang layyin? Layyin ni asal maknanya lembut. Lembut ni makna apa? Makna tak berapa kuat. Tak berapa kuat, lembut. Dia tak macam dhaif. Dhaif ni lemah. Dia taklah sampai lemah, dia taklah kuat. Dia nak pergi ke lemah dah. Hala-hala ke lemah dah. Kira sanad yang lain ni boleh kita katakan malak pula sikit. Mana nak kata hadis ni sanad yang kuat kita tak boleh. Nak kata hadis ni dhaif, kita kata dhaif yang terlalu ringan kedhaifan dia. Taklah dhaif yang bersangatan. Berapa hadis lagi bab ni ya? Kita habislah sedikit hadis bab berkaitan dengan Jumaat ni. Kemudian hadis Jabir bin Samurah kita dah baca tadi. Wa an Tariq bin Shihab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-jumu'atu haqqun wajibun 'ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah, mamlukun wa imra'atun wa sabiyyun wa marid, rawahu Abu Dawud. Wa qala lam yasma' Tariqun minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhrajahu al-Hakim min riwayat Tariq al-madhkur an Abi Musa. Daripada Tariq bin Shihab radhiyallahu anhu telah menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, solat Jumaat adalah kewajipan yang wajib dikerjakan. Sini harus hidup tu. Satu perintah yang wajib dikerjakan oleh setiap orang Muslim dengan berjemaah, kecuali bagi 4 orang, iaitu hamba, wanita, anak kecil dan orang sakit. Hadis riwayat Abu Dawud yang menurutnya bahawa Tariq tidak langsung mendengar daripada Nabi SAW.
Imam Al-Hakim mengeluarkan hadis ini melalui riwayat Tariq daripada Abu Musa. Sedikit bab sanad hadis ni. Hadis ni Abu Daud kata hadis ni bukannya Tariq dengar daripada Nabi. Tapi Imam Hakim bila bukan Tariq dengar daripada Nabi, Tariq ni yang dimaksudkan oleh Imam Abu Daud, dia bukannya sahabat. Bila dia tak dengar daripada Nabi, hadis ni hadis mursal. Sahabat meriwayatkan daripada Nabi secara direct. Tetapi Imam Hakim mengatakan bahawa Tariq ni sebenarnya dia tak ambil direct daripada Nabi. Ada sahabat yang menjadi perantaraan di antara Tariq dengan Rasulullah, iaitu sahabat yang bernama Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Jadi itu sedikit perbahasan sanad hadis ni. Hadis ini secara jelas menunjukkan bahawa 4 golongan yang tidak diwajibkan sembahyang Jumaat. Hamba, zaman sekarang ni tak ada dah hamba. Wanita, anak kecil ni iaitu orang yang belum balik. Adapun yang hampir-hampir balik, bermula 7 tahun, merupakan suatu perintah daripada yang diwajibkan terhadap wali dia, ayah dia, supaya dia mengerjakan solat Jumaat. Kalau dia tidak digalakkan, tidak disuruh sembahyang Jumaat, satu tanggungjawab ayah yang silap. Dia tak wajib lagi, tapi kewajipan terhadap ayah untuk melatih dia. Jadi ni sabi wa marid, orang yang sakit, iaitu kesakitan yang macam mana? Kesakitan yang menyebabkan dia susah, terbeban kalau dia nak pergi sembahyang Jumaat. Kalau sakit tersebut tidak menjadi penghalang dia nak sembahyang Jumaat, iaitu wajib juga dia. Sakit apa? Sakit kudih mana? Kudih kat perut je sikit. Tu tidak menghalang dia sembahyang Jumaat. Sakit apa? Cekam, nanoh. Tahu cekam? Cekam bahasa Pahang. Siapa tahu bahasa Pahang dia panggil apa? Cagu. Cekam ataupun cagu. Dia ada satu bahasa klasik Pahang lagi. Tak tahu. Tak berapa nak ada Pahang tulis sini. Tu ilmu tu saya tak bagi, tak apa. Apa kalau saya bagi pun manfaat dia tak ada besar. tak ada manfaat mana. Jahit pun tak jadi masalah jahit waktu. Jadi kesakitan yang tidak menghalang sembahyang Jumaat, tu tidak boleh dijadikan alasan. Bukannya semua jenis sakit, tapi sakit yang menjadi penghalang kepada sembahyang Jumaat. Ataupun kalau dia pergi sembahyang Jumaat menjadi masyakkah yang bersangatan. Seterusnya hadis wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu ke sini? Ada riwayat tulis anhuma. Anhuma. Kalau Ibnu Umar ni radhiyallahu anhuma, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, sahabat yang dia dan ayah dia sahabat, dia kita lebih bersopan kita sebut radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa ala musafirin jumu'ah. Rawahu Tabarani bi isnadin dhaif. Ibnu Umar radhiyallahu anhu telah menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang musafir tidak dikenakan kewajipan solat Jumaat. Hadis ni secara jelas menunjukkan satu lagi asnaf, satu lagi golongan yang dibenarkan untuk tidak dikenakan sembahyang, untuk tidak diwajibkan sembahyang Jumaat, iaitu golongan yang musafir. Golongan yang musafir. Tapi hadis ni adalah hadis yang agak lemah, agak dhaif. Tetapi sebahagian ulama walaupun hadis ini hadis dhaif, menjadikannya hujah juga bahawa orang yang musafir tidak diwajibkan sembahyang Jumaat. Kemudian hadis yang seterusnya wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stawa 'ala al-minbari istaqbalnahu bi wujuhina. Rawahu Tirmidzi bi isnadin dha'if. Walau syahidun min hadits al-Bara' inda Ibn Khuzaimah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu
menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila telah berdiri tegak di atas mimbarnya, perhatian kami tertuju kepadanya, iaitu tertuju dengan muka kami menghadap kepadanya. Kami dengan hadis riwayat Imam Tirmizi dengan sanad yang dhaif. Hadis ini mempunyai syahid, syahid ini penguat yang boleh menguatkannya pada menurut hadis Al-Bara di sisi Ibnu Khuzaimah yang hadis ini pening sikit terjemahan dia. Hadis ini ada penguat iaitu daripada hadis Al-Bara di sisi Ibnu Khuzaimah, iaitu riwayat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu dalam Sahih Ibnu Khuzaimah. Ada hadis yang menyokong hadis Abdullah bin Mas'ud tadi. Jadi apa makna hadis ni? Hadis ni bila Nabi khutbah, bila Nabi mula berdiri atas mimbar, sahabat-sahabat ambil perhatian dengan menghadapkan muka dia ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ni perkara biasalah, memanglah bila khatib menghadap kepada makmum dia memberi perhatian dengan melihat khatib, memberi perhatian kepada khatib. Walaupun hadis ni dhaif tetapi ada penguatnya daripada hadis yang lain. Jadi hadis yang terakhir wa anil Hakam bin Hazn radhiyallahu anhu qala syahidna al-jumu'ata ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam faqama mutawakkian ala 'asa aw qaus, rawahu Abu Dawud. Al-Hakam bin Hazan telah menyatakan kami mengikut ataupun kami turut serta solat Jumaat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata baginda dalam khutbahnya berdiri dengan memegang tongkat ataupun busur panah. Jadi hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini secara zahirnya mengikut pandangan ulama menyatakan bahawa khatib disunatkan memegang sesuatu, memegang sesuatu ketika berkhutbah, sama ada tongkat ataupun busur panah ataupun apa-apa untuk dia pegang, supaya tangan dia yang pertama sekali dia tak macam ceramah khutbah ni. Kalau boleh khatib dia kena pegang sesuatu. Kalau tempat kita ni memang dah disediakan tongkat, pegang tongkat, tangan tu tak payahlah nak isyarat sana isyarat sini, pegang tongkat sungguh. Kalau rasa payah tangan ni, kita ni seorang pemidato yang terkenal dengan gayanya gitu gini, payah sangat pegang dua belah. Biar tangan tu duduk situ. Kerana ulama menyatakan tidak khilaful aula, tidak sepatutnya lah khatib ni tengah khutbah tangan dia sibuk sana kemari. Jadi tangan dia kena pegang sesuatu. Ini merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ketika berkhutbah Nabi memegang sesuatu. Ada setengah ulama kata kalau tak ada tongkat, tak ada apa, memadai dia pegang apa-apa meja mimbar ke restroom ke, tu memadai. Kerana apa? Kerana sunnah sebut pegang. Mana tangan dia tidak bergerak. Maksud pegang di sini tangan dia tidak main rata. Malulah kalau tangan ni tak ada benda nak pegang, mulalah garuk kepala itu macam-macam. Jadi nak menunjukkan kehebatan seorang khatib tu, antaranya supaya dia pegang ketika khutbah dia pegang sesuatu yang disebut di sini, iaitu al-asa, iaitu tongkat, dan qaus. Qaus ni busur pada anak panah tu, busur panah. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, pukul dah mulai pukul 10.31. Kaitan dengan soalan-soalan tu ada 2-3 soalan yang nak tu. Jadi saya beberapa soalan tu saya rasa tangguhlah ke minggu-minggu akan datang. Saya pun tak berapa nak
tak berapa, bukan tak berapa nasihat, tak berapa nak berehat sikit hari ni.